Ini yang saya mau bincangkan bersama dengan penganalisis politik Dr. Ahmad Zaharuddin Sani, Ahmad Sabri. Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lok. Sihat adanya? Alhamdulillah, saya harap doktor sihat juga, tetapi mungkin kestabilan politik negara kita mungkin akan kurang sihat selepas ini. Itu kebimbangan yang disuarakan oleh Baginda Sultan Johor. Dok, apa yang perlu lagi kita lakukan untuk memastikan segelintir ahli politik ini tidak mencuba mencatur strategi untuk menggugat kestabilan negara dan juga mencuri kuasa, mengambil semula tampuk pemerintahan? Kerana kita sudah ada sultan yang bertitah dan sebagainya, rakyat nampaknya majoriti tidak menyokong gerakan yang berterusan ini, tidak berkesudahan. Apa lagi cara yang realistik untuk kita memastikan ahli-ahli politik ini mengikut apa yang patut diikut dan juga menunggu giliran mereka untuk bertanding, untuk memilih memegang kuasa dalam pilihan raya akan datang? Izinkan saya, Lok, untuk bermula bicara pada hari ini dengan pantun supaya kita dapat menggarap apa yang ingin saya sampaikan. Negeri saya, negeri Kedah, banyak tersimpan pelbagai cerita. Desas-desus negara tergadah, entah betul, entah tidak. So maksudnya di sini, apa yang kita nak bicarakan di sini ialah apabila sudah ada titah daripada yang daripada Sultan Johor sendiri mengenai suasana semasa. Harus diingat, negara kita negara raja berperlembagaan. Maksudnya di sini apa lo? Maksudnya raja tetap mempunyai kata akhir dalam setiap apa yang kita laksanakan dalam negara ini. Kalau yang di-Pertuan Agong telah menyatakan bahawasanya dia tidak nak lagi berlaku suasana tidak harmoni, tidak aman dan sentiasa berpolitik dalam negara, itu menunjukkan kegusaran yang berlaku di peringkat yang paling atas. Maksudnya juga seolah-olah negara kita ini sehingga ke hari ini, look, kita masih lagi berpolitik. Mana masanya untuk kita memajukan negara kita? Kenapa kita nak berpolitik tanpa henti ini? Kalaulah kita berpolitik ini dan menjadikan negara kita ini lebih baik, silakan. Tetapi kalau kita berpolitik ini menjadikan negara kita ini lebih mundur, maka pihak yang paling atas yang berada dalam negara kita ini harus bersuara. Dan apabila Sultan Johor sendiri bersuara, dan kita tahu bahawasanya Sultan Johor ini merupakan pewaris selepas ini. Maknanya beliau tidak nak mewarisi negara ini dalam keadaan kemelut politik tanpa henti. Dia nakkan mewarisi negara ini dalam keadaan yang stabil, harmoni dan kita boleh bergerak ke hadapan. Harus diingat, Raja Adil itu raja yang disembah. Adil atau tidak ketika ini untuk Sultan Johor menegur suasana yang berlaku dalam negara kita. Kita nakkan negara kita maju, kita nakkan negara kita menarik pelabur datang ke negara kita, tetapi porak-peranda dalaman ini yang akan menyebabkan pelabur-pelabur terfikir kembali. Nak tak nak datang ke negara kita? Nak tak nak melabur ke dalam negara kita? Nak tak nak menyumbang kepada negara kita? Siapa yang rugi? Pastinya negara dan rakyat kita akan terancam dengan suasana semasa. Maka saya merasakan bahawasanya setelah berlaku PRU 15, kita sudah ada keputusan dan kita juga telah menerima pandangan yang di-Pertuan Agong untuk mengangkat kerajaan perpaduan ini. Maka cukup-cukuplah untuk kita berpolitik. Cukup-cukuplah kita untuk mengkritik negara kita sendiri. Cukup-cukuplah untuk kita beradu domba sesama sendiri. Cukup-cukuplah untuk kita menjatuhkan antara satu sama lain. Tetapi kenapa kita tidak berhenti-henti untuk menjadikan negara ini sebagai negara yang terbaik? Kalaulah itu yang diutamakan, kita mengkritik kerana polisi, kita mengkritik kerana dasar, itu amat dialu-alukan. Kerana itu akan menjadikan negara kita lebih baik. Tetapi kalau kita mengkritik kerana untuk menjatuhkan individu-individu tertentu untuk berkuasa, fikirkanlah akibatnya. Adakah pendidikan atau teguran itu perlu dilakukan di peringkat rakyat juga? Kerana puak-puak yang mungkin cuba untuk merampas kuasa ini memikirkan
penyokong tegar mereka masih lagi akan menyokong mereka walau apa sahaja yang mereka lakukan untuk mengganggu-gugat kestabilan kerajaan. Malah ada segelintir penyokong yang tegar di kedua-dua belah pihak, dan dalam kes ini yang pihak yang mungkin mahu merampas kuasa, mereka ingin ini dilakukan kerana mereka ingin melihat orang-orang yang mereka sokong menjadi kerajaan atau menjadi Perdana Menteri. Bagaimana kita mendidik rakyat supaya walaupun mungkin kumpulan yang anda tidak sokong sebelum ini tidak memegang kerajaan, dan kumpulan yang anda sokong tidak menjadi Perdana Menteri atau tidak memegang kerajaan dan kalah pilihan raya, anda masih lagi perlu hormati proses demokrasi dan juga proses pilihan raya dan tunggu giliran anda untuk PRU16 untuk cuba mendapatkan semula kuasa dengan cara yang sah dan juga cara yang adil. Bagaimana kita mempraktikkan politik ini dalam kalangan rakyat? Kerana pada saya, jika rakyat ada mindset itu, mereka tidak akan menyokong siapa-siapa yang cuba merampas kuasa. Dan ahli politik, jika mereka tahu mereka tidak akan dapat sokongan, mereka tidak akan melakukan perkara-perkara sebegini. Wah, hebat persoalan yang dikemukakan oleh Lulu. Betul. Sepatutnya advokasi di peringkat rakyat ini cukup penting. Tetapi malangnya, saya sebutkan di sini minta maaf, minta ampun pada mereka yang mendengar. Mereka yang berada di sekeliling pemimpin atau kelompok-kelompok tertentu inilah yang menjadi racun kepada negara. Mereka inilah yang mengandu dombakan bahawasanya dan mengatakan bahawasanya golongan-golongan tertentu harus turun dan golongan yang mereka sokong dan mereka anjung ini harus naik ke atas. Harus diingat, kenapa perkara ini berlaku? Kemungkinan besar adalah kerana ada keuntungan-keuntungan yang boleh diperolehi jika ada golongan-golongan tertentu yang naik memimpin negara. Kita tak perlu sebut di sini kenapa. Kerana objektif ini pasti ada. Kenapa golongan-golongan ini memusatkan pergerakan mereka supaya ada orang-orang tertentu yang berada dalam tampuk kuasa. Pastinya ada kepentingan-kepentingan tertentu. Saya setuju dengan apa yang Luke nyatakan tadi. Apabila rakyat sedar bahawasanya negara kita, saya ulang kembali, mempunyai konsep raja berperlembagaan. Kita ada perlembagaan kita. Kita ada peraturan-peraturan untuk negara kita. Akan tetapi ramai di antara kita, ramai di antara pemimpin kita juga memberi pahaman yang berbeza dan memberi pengharapan yang orang kata kosong kepada golongan-golongan ini. Apabila berlaku advokasi tentang kefahaman perlembagaan peraturan negara kita, saya pasti perkara ini tidak akan berlaku. Tidak ada lagi pergerakan-pergerakan untuk menjatuhkan kerajaan ketika ini. Malangnya, ia tetap terjadi kerana kefahaman itu tidak kesampaian. Saya merasakan kemungkinan selepas ini, apa yang dilakukan oleh Esro Awani ini cukup baik. Memanggil orang-orang tertentu, memberi kefahaman kepada rakyat bahawasanya kita ada peraturan nak menukar kerajaan, ini kaedahnya. Bukan sekadar hari-hari memberitahu ada nombor. Dan kalau yang di-Pertuan Agong juga pernah mengeluarkan kenyataan tidak akan melayan kerenah-kerenah ini, kenapa masih lagi kita mendambu-dombakan suasana kita pada hari ini? Apa yang kita akan dapat daripada tindakan kita? Adakah kita hanya bermain psycho war untuk menyebabkan orang memberi perhatian kepada diri kita kerana pilihan raya negeri sudah hampir, atau apa yang kita buatkan ini adalah sekadar untuk seronok-seronok, untuk menjatuhkan negara sendiri? Dan saya ulang berkali-kali saya sebut perkara ini ya Luqman di dalam Esra Awani, bahawasanya apa yang kita laksanakan pada hari ini sebenarnya impaknya adalah kepada generasi akan datang. Bagaimana generasi akan datang mendapat tempias daripada apa yang kita lakukan. Kalau apa yang kita lakukan hari ini menyebabkan ekonomi negara kita merundum, politik tidak stabil, kita tidak ke mana-mana, generasi mendatang akan merana. Bukankah tindakan kita ini mendatangkan dosa-dosa berpanjangan?
Baik. Doktor, terima kasih. Dr. Ahmad Zaharuddin Sani, Ahmad Sabri, penganalisis politik. Malangnya kita kesentukan masa. InsyaAllah kita akan dapat peluang yang lebih panjang ataupun lebih banyak selepas ini untuk berbincang dengan lebih lanjut. Terima kasih, Doktor.